Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali bersama Cikgu Belajar Matematik di channel Teacher N. Okey, sebelum ni kita telah pun belajar berkenaan dengan hujah deduktif. Bagaimana kita nak menentukan sama ada suatu hujah deduktif itu adalah sah. Jadi penentuan kesahan untuk hujah deduktif adalah bergantung kepada 3 bentuk. Sekiranya hujah itu mematuhi mana-mana satu bentuk daripada 3 bentuk hujah deduktif yang telah dipelajari, maka hujah itu dikatakan sah. Hujah induktif lebih menekankan kekuatan hujah. Kekuatan hujah induktif ditentukan daripada tahap kemungkinan kesimpulan itu benar dengan andaian bahawa semua premis adalah benar. Sesuatu hujah itu meyakinkan atau tidak perlu dibincangkan berdasarkan kebenaran premis dan kesimpulannya. Okey, untuk lebih memahami tentang hujah induktif sama ada ianya kuat dan meyakinkan, marilah kita merujuk jadual ini. Okey, berdasarkan jadual ini, kuat atau lemahnya suatu hujah induktif itu adalah ditentukan oleh kesimpulan sama ada benar ataupun palsu. Jika kesimpulan hujah induktif itu adalah benar, maka hujah induktif itu adalah kuat. Dan sebaliknya, jika kesimpulan hujah induktif itu adalah palsu, maka hujah induktif itu adalah lemah dan seterusnya tidak meyakinkan. Dan hujah yang kuat hanya akan meyakinkan sekiranya semua premisnya adalah benar. Jika terdapat atau adanya mana-mana premis yang palsu, maka hujah induktif tadi adalah kuat tetapi tidak meyakinkan. Okey, untuk lebih memahami penggunaan jadual ini, marilah kita cuba melihat contoh yang cikgu berikan di sini. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Premis 1, meja diperbuat daripada kayu. Premis 2, kerusi diperbuat daripada kayu. Premis 3, almari diperbuat daripada kayu. Dan kesimpulannya, semua perabot diperbuat daripada kayu. Okey, jadi teknik untuk menentukan sama ada hujah ini kuat dan meyakinkan ialah langkah awal kita kena lihat bahagian kesimpulannya sama ada kesimpulannya mempunyai nilai kebenaran benar ataupun palsu. Okey, kesimpulan dalam contoh ini ialah semua perabot diperbuat daripada kayu. Cikgu rasa tidak semua perabot itu diperbuat daripada kayu. Mungkin ada yang dibuat daripada besi ataupun sebagainya. Jadi mungkin kesimpulan ini adalah palsu. Dan jika suatu kesimpulan hujah induktif itu adalah palsu, maka hujah ini akan menjadi lemah dan tidak meyakinkan. Kita beralih kepada contoh yang kedua. Premis pertamanya ialah 2 kuasa 3 boleh dibahagi tepat dengan 4. Premis kedua, 2 kuasa 5 boleh dibahagi tepat dengan 4. Dan kesimpulannya, 2 kuasa n boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey, sekali lagi untuk menentukan kuat atau lemahnya suatu hujah induktif, kita kena lihat dulu bahagian kesimpulan. Okay, 2 kuasa n boleh dibahagi tepat dengan 4. Katakanlah nilai n ialah 1. Jadi 2 kuasa 1 boleh dibahagi tepat dengan 4 yang membawa nilai kebenaran bahawa kesimpulan ini mungkin palsu. Okay, sekali lagi apabila satu kesimpulan hujah induktif adalah palsu,
bermaksud hujah induktif ini adalah lemah dan tidak meyakinkan. Okey, seterusnya contoh ketiga. Premis pertama, 2 darab 5 sama dengan 10. Premis kedua, 4 darab 5 sama dengan 20. Premis ketiga, 6 darab 5 sama dengan 30. Kesimpulan, hasil darab gandaan 2 dan 5 berakhir dengan digit sifar. Jadi kita lihat kesimpulannya sama ada benar ataupun palsu. Jadi apabila anda meneliti bahawa setiap hasil darab gandaan 2 dengan 5 memang berakhir dengan digit kosong. Okey, jika kesimpulannya adalah benar, kita kena perhatikan pula setiap premisnya ni, setiap premis ni adakah benar ataupun palsu. Jadi yang pertama ni, premis pertamanya 2 darab 5 sama dengan 10 adalah benar. 4 darab 5 sama dengan 20 pun benar. Dan 6 darab 5 sama dengan 30 juga benar. Okey, kesimpulannya benar. Dan semua ketiga-tiga premisnya juga mempunyai nilai kebenaran benar. Jadi kalau kita rujuk kembali kepada jadual tadi, sekiranya kesimpulannya benar dan semua premisnya adalah benar, maka hujah ini boleh kita katakan adalah suatu hujah yang kuat dan meyakinkan. Okey, contoh yang keempat, premis pertama 24 ialah gandaan 6, premis kedua 36 ialah gandaan 6, premis ketiga 40 ialah gandaan 6. Dan kesimpulan, semua gandaan 6 ialah nombor genap. Okey, jadi kesimpulannya itu semua gandaan 6 ialah nombor genap adalah benar. Kesimpulan benar. Sekarang kita teliti. Sekarang kita lihat premis pertama, kedua dan ketiganya. Kita lihatkan sama ada benar ataupun palsu. 24 ialah gandaan 6, itu benar. 36 ialah gandaan 6 pun benar. 40 ialah gandaan 6 palsu. Memandangkan ada satu premis yang palsu, jadi walaupun kesimpulannya benar, jadi hujah ini adalah kuat dan tidak meyakinkan. Kenapa tidak meyakinkan? Kerana salah satu premisnya adalah palsu. Hanya apabila ketiga-tiga premisnya benar dan kesimpulannya juga benar, barulah hujah ini akan menjadi kuat dan meyakinkan. Okey, untuk contoh yang terakhir, premis 1, kucing mempunyai 4 kaki. Premis kedua, harimau mempunyai 4 kaki. Premis ketiga, kuda mempunyai 4 kaki. Dan kesimpulannya, semua haiwan mempunyai 4 kaki yang saya rasa adalah palsu. Kerana tidak semua haiwan mempunyai 4 kaki. Jadi kesimpulannya, palsu. Walaupun ketiga-tiga premisnya benar, disebabkan kesimpulan adalah palsu, maka hujah ini menjadi lemah dan tidak meyakinkan. Okay, thank you dan sekian untuk kali ini.
Jangan lupa subscribe channel Cikgu, like dan share video Cikgu.